Alhamdulillah, berinfak hari Jumaat hari ini, insya-Allah kita akan bersama-sama dengan Ustaz Bahtiar Fitri Abdul Hamid, Jawatan Kuasa Pembinaan, untuk kita nak sembang berkenaan Masjid Al-Ulum wa Tayyibah Pantai Remis Perak yang mana masih memerlukan dana lagi sebanyak 18.8 juta ringgit Malaysia, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar Amy sihat? Sihat alhamdulillah. Rasa bahagia hari ini kita bersama dengan Ustaz Bahtiar Fitri Abdul Hamid yang mana selaku Jawatan Kuasa Pembinaan. Jadi Ustaz, kalau Ustaz dapat terangkan kepada kami semua, kenapa Masjid Al-Ulum wa Tayyibah Pantai Remis ni perlukan sampai 25 juta ringgit Malaysia? Apa antara kemudahan yang ada, kelebihan kemudahan-kemudahan tersebut? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada Amy dan juga semua pendengar dan juga penonton setia TV Al-Hijrah, terutamanya rancangan Assalamualaikum. Pertamanya saya ucapkan tahniah yang berkebetulan ke ataupun memang merancang untuk menonton pada pagi ini. Subhanallah, hari ini hari Jumaat. Hari Jumaat yang kata Nabi SAW, kata Nabi, kalaulah orang beriman itu berdoa kepada Allah Ta'ala, akan dimakbulkan doanya. Bertepatan kalau turunnya rahmat Allah Ta'ala, terbukanya pintu langit, insya-Allah Allah Ta'ala akan makbulkan permintaan kita. Apatah lagi kita mulakan permintaan kita pada awal pagi ini dengan sama-sama berinfak, subhanallah. Dengan sama-sama berinfak. Bayangkan kita mulakan hari Jumaat dengan bersolawat ke atas Nabi SAW. Dan kita pula menjemput rezeki dengan memulakan dengan infak. Sebab kata Nabi SAW, siapa yang berinfak pada awal pagi ini, Allah menghantar malaikat untuk mendoakan, ya Allah, gantikan apa yang diinfakkan tu tadi dengan ganjaran yang lebih baik. Tuan-tuan, berkumpul pada hari Jumaat ini, manfaat infak, ganjaran infak, kemudian berinfak pada hari Jumaat, apatah lagi dilaksanakan pada awal pagi pula, subhanallah. Sebab itulah saya ucapkan tahniah kepada yang menonton pada pagi ini. Allah telah rezekikan kita bertemu untuk berinfak dengan tabung pembangunan Masjid Al-Ulum wa Tayyibah di Pantai Remis Perak. Kenapa 25 juta? Tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah. Untuk menampung 17,000 penduduk sekitar Pantai Remis. Sebab itu kita memerlukan dana yang besar, 2 tingkat, dengan pelbagai kemudahannya yang semua orang tahu, dengan tempat solatnya, tempat menuntut ilmunya. Bahkan di sini ada 300 orang pelajar tahfiz belajar di sini, insya-Allah. Dan subhanallah, sekali sahaja orang sembahyang boleh mencukupkan hampir 3,000 ke 5,000 orang boleh solat berjemaah. Bayangkan tuan-tuan, infak tuan-tuan muslimin muslimat di Masjid Al-Ulum wa Tayyibah Pantai Remis Perak ini dimanfaatkan oleh 17,000 penduduk sekitar, subhanallah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, tolong ambil gambar dahulu nombor akaun yang tertera 558181061053 tabung pembangunan Masjid Al-Ulum wa Tayyibah, akaun Maybank. Ambil gambar, takut terlepas nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah. Nabi sebut dalam hadis tentang kelebihan orang-orang yang berinfak pada jalan Allah Ta'ala, terutamanya dalam membina masjid. Kata Nabi SAW, sab'un yajri lil 'abdi ujruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Nabi kata ada 7 amalan mengalir pahala masuk ke lubang kubur selepas kematian seseorang. Antara amalannya, kata Nabi, au bana masjidan, sesiapa yang membina masjid selepas kematian kita, infak ke masjid itu merupakan pencen kubur buat kita. Sebab itulah saya banyak sebut kepada anak-anak. Anak-anak, kalaulah mungkin kita ni tak banyak berinfak kepada ayah ibu kita, ataupun ada ayah ibu dah telah meninggal dunia, apa kata ambil sedikit bahagian duit kita itu ataupun tinggalan daripada mak ayah kita itu, hadiahkan untuk mak ayah sebagai pencen ataupun bekal kubur mereka dengan berinfak bersama dengan pembinaan Masjid Al-Ulum wa Tayyibah ni tadi. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, banyak anak-anak mengadu dekat saya, Ustaz, masa mak ayah saya hidup, saya tak dapat nak berinfak, tak dapat nak beramal, nak membantu mak ayah saya. Apa kata? Dan walaupun dah meninggal dunia, infakkan atas nama mereka, mengalir pahala masuk ke lubang kubur selepas kematian mereka. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kita telah melancarkan dan juga merancang untuk buat satu lot infak sebanyak RM1,500. Bagi yang berkemampuan, bagilah sekaligus RM1,500. Ada orang kata, Ustaz, kalau kami tak mampu RM1,500 sekaligus macam mana? Tak apa. Buatlah ansur-ansur RM150 selama 10 bulan. Cukuplah RM1,500. Kalau tak mampu juga, bagilah seikhlas hati, ikut kemampuan. Mudah-mudahan kita dapat juga manfaat. Apatah lagi, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Bayangkan,
infak ni tadi Nabi sebut dalam hadis. Saya dah sebut tadi tuan-tuan, kita infak dengan masjid ini, kita telah membantu untuk menyempurnakan hajat 17,000 penduduk sekitar Pantai Remis. Apa Nabi sebut tentang orang yang menyempurnakan hajat orang lain? Nabi kata dalam hadis, Nabi kata, man qada li akhihi hajatan kuntu lahu waqifan 'inda mizanih fa in rajaha ila syafa'tulah. Kata Nabi, barang siapa menyempurnakan satu hajat saudaranya di dunia, aku akan menantinya di al-mizan, di tempat timbang dosa pahalanya. Kalau berat timbangan pahala, dia masuk ke syurga. Kalau ringan timbangan pahala, aku akan beratkan. Nabi akan bagi syafaat untuk siapa? Orang yang menyempurnakan hajat saudaranya di dunia. Tuan-tuan, kita bukan menyempurnakan satu hajat saudara kita di Pantai Remis Perak, tetapi kita menyempurnakan hajat 17,000 rakyat penduduk Pantai Remis Perak. Bayangkan betapa banyak syafaat yang Nabi akan berikan kepada kita. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita menonton saja program pada hari ini, dengar saja, nampak saja infak, jangan lepaskan peluang untuk berinfak. Bukan setakat untuk dunia kita, bahkan untuk akhirat. Nabi juga sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata siapa yang bina rumah Allah di dunia, Allah akan bina rumahnya di syurga. Subhanallah. Walaupun sebesar sarang burung, walaupun sedikit infak kita, tapi manfaatnya besar. Tuan-tuan, binalah untuk diri kita, apatah lagi mak ayah kita, istana di syurga, dengan sebab kita membina rumah Allah di dunia ini. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya jemput kepada tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita berinfak ke dalam tabung pembangunan Masjid Al-Ulum Wat-Thayyibah, Maybank 5581-8106-1053. Kami jemput kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk melayari website kami, dan alhamdulillah dah terbina 2 tingkat pada hari ini. Dan seperti mana disebut oleh Amy tadi, alhamdulillah hari ini dah terkumpul sebanyak 7 juta ringgit, dan kita masih memerlukan 18 juta ringgit saja. Tuan-tuan dan puan-puan, 18 juta ringgit ni sebenarnya bilangan yang kami perlukan lebih kurang 3,000 orang saja yang kalau boleh berinfak sebanyak 1,500 ringgit. Dan kami mencari daripada 32 juta rakyat Malaysia ini, cuma 3,000 orang sahaja yang Allah Ta'ala akan beratkan timbangannya di Al-Mizan, yang Allah Ta'ala akan bina istana ni di syurga nanti, yang Allah Ta'ala akan mengalirkan pahala masuk ke lubang kubur selepas kematian dia. Siapa 3,000 orang? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan yang menonton pada pagi ini, yang berpeluang untuk nak berinfak, kami di pihak Masjid Al-Ulum Wat-Thayyibah, subhanallah, mendoakan ya Allah, bagi orang yang telah berinfak, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan ganjari infak mereka dengan ganjaran yang lebih baik. Bagi penginfak juga kami doakan mudah-mudahan sehat, sejahtera walafiat insya-Allah, dijauhkan daripada penyakit insya-Allah. Kami doakan mudah-mudahan penyumbang-penyumbang penginfak semua diberi kebahagiaan dunia dan juga akhirat, keluarganya bahagia insya-Allah, kemudahannya, dipermudahkan segala urusannya subhanallah. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita bertemu di syurga Allah Ta'ala nanti insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi, di Kaca TV ada FB Masjid Al-Ulum Wat-Thayyibah, ada juga nombor akaun, dan juga boleh berhubung dengan pegawai kami Ustaz Maulana 013-774-5568, Ustaz Bad 012-602-9655. Boleh menghubungi pegawai-pegawai kami insya-Allah kalau nak bertahu dengan lebih lanjut tentang berkaitan dengan pembinaan. Subhanallah, kita masih buka ruang seluas-luasnya. Dan satu ingatan saya kepada semua, ada orang yang sewaktu hampir Allah Ta'ala nak cabut nyawanya, tetapi dia memohon kepada Allah agar ditangguhkan apabila Allah nak cabut nyawanya. Disebut dalam surah Al-Munafikun ayat yang ke-10, kata Allah Ta'ala, ketika hampir kepada kematian, ada beberapa orang yang minta ditangguhkan, dicabut nyawanya. Kenapa dia kata? Dia kata, ya Allah, tangguhkan kematian kami agar kami boleh dapat berinfak pada jalan-Mu, ya Allah. Subhanallah. Rupa-rupanya ada orang yang minta kepada Allah ditangguhkan kematian, bukan sebab nak bersolat, bukan sebab nak beramal apa pun, tetapi sebab nak berinfak. Allah nak bagi tahu betapa ruginya orang yang tahu dan berpeluang untuk berinfak tetapi menangguhkan infaknya. Apatah lagi untuk masjid ini. Kami doakan bagi orang yang baru nak berinfak agar Allah Ta'ala mudahkan rezeki kita, bagi peluang sehinggalah terbinanya masjid ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bila terbinanya masjid ini, bayangkan, itulah syurga rumah kita, istana kita dalam syurga, subhanallah. InsyaAllah mudah-mudahan sekali lagi nombor hotline ada 013-774-5568, 012-602-9655, dan kami doakan pada hari Jumaat yang mulia ini agar Allah Ta'ala angkat pandemik COVID-19 dan Allah Ta'ala sembuhkan kita
dan mana-mana yang Allah Taala susah dipermudahkan segala-galanya dan Allah kembalikan kita hidup bahagia. Dunia juga akhirat insya-Allah. Mudah-mudahan. Amin amin ya Allah. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz Bahtiar Fitri Abdul Hamid, Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah Pantai Remis Perak, dan para penonton, terima kasih kerana setia bersama dengan saya daripada jam 7 pagi tadi sampai dah sekarang 9.30 pagi insya-Allah, dan semoga apa yang kita dapat hari ini semoga bermanfaat dan kita sebarkan manfaat itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sekian, saya Imi Syafiq Ahmad, minta maaf banyak sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum habis kau hela nafas lega.